Salam sejahtera, saya Maizurin binti Muhammad Khalid daripada SMK Bandar Baru Sri Petaling akan menerangkan maksud keimunan aktif, keimunan pasif, perbandingan antara keduanya dan graf-graf yang terlibat. Keimunan ni bermaksud kebolehan badan melawan penyakit. Okey. Keimunan terbagi kepada dua, keimunan pasif dan keimunan aktif. Keimunan pasif bermaksud badan memperolehi antibodi daripada luar, pasif. Maksudnya dia dapat pertolongan daripada luar. Okey, keimunan pasif ni ada dua jenis, semula jadi dan buatan. Semula jadi bermaksud antibodi yang diterima daripada emak kepada anak. Dia dapat antibodi tu daripada dalam kandungan sampai dilahirkan. Lepas tu dia berterusan mendapat perlindungan keimunan tu apabila dia susu badan. Okey, keimunan pasif buatan pula antiserum disuntik ke dalam badan. Keimunan aktif bermaksud badan menghasilkan antibodi sendiri, semula jadi dan juga buatan. Kebolehan badan menghasilkan antibodi sendiri secara semula jadi ni bermaksud setelah seseorang tu sembuh daripada penyakit. Contohnya dia dapat demam campak. Okay, demam campak biasanya seumur hidup hanya sekali. Maknanya sekali dia dah dapat demam campak, dia dah ada daya tahan terhadap demam tersebut. So, lain kali dia kurang risiko untuk mendapatkan balik demam tu. Okey. Buatan pula, vaksin yang mengandungi patogen yang lemah atau mati dimasukkan ke dalam badan. Keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi plasenta. Dia adalah sementara dan singkat kepada bayi iaitu beberapa bulan selepas dilahirkan. Okey, jadi makin lama kalau ikutkan masa dekat graf ni bertambah minggu, dia punya keimunan makin menurun. Okey, dalam setiap badan kita ada aras keimunan. Maknanya kita punya antibodi tu kena lepas daripada aras keimunan barulah kita dalam perlindungan. Okey. So nampak ni lama-lama bila bertambah minggu dia makin menurun. Dalam lebih kurang 2 bulan keimunan dia akan menurun. Keimunan pasif bermaksud terjadi apabila antiserum disuntik dalam badan pesakit. Antiserum tu ialah darah cecair yang jernih yang ada antibodi. Okey, antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa ganggu keimunan pesakit. Ini ialah gambar antiserum. Okey, dia adalah dalam darah kita ada beberapa lapisan. So dia lapisan yang darah cecair. Ada yang tu yang ada antibodi. Okey, tengok graf. Kepekatan antibodi dalam darah ikut peratus, dia kena ada 2 dos. Suntikan antiserum kali pertama, dia memang naik melepasi aras keimunan tapi dengan segera dia akan hilang. So, pesakit tak akan baik, so dia akan bagi suntikan antiserum yang kedua. Okey, yang kedua pun lama-lama dia akan hilang. Okay, tak berkekalan, segera dan sementara. Okay, keimunan aktif. Keimunan aktif semula jadi bermaksud keimunan yang berpanjangan selepas sesuatu jangkitan. Okey, bila orang tu dah sembuh daripada penyakit, dia imun dengan penyakit tersebut dan ia adalah berpanjangan. So, kepekatan antibodi dalam darah, cuba kita tengok ni. Okey, ikut masa, semasa perjangkitan pertama, antibodi yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Bila dia kena lagi jangkitan kedua, antibodi tu dah kenal. Okey, dah kenal penyakit tu.
So dengan senangnya dia akan dihasilkan, antibody tu dihasilkan lebih banyak melepasi aras keimunan. Dan tengok hujung graf ni, dia tak turun. Tak turun. Kepekatan antibody dalam darah tu berterusan. Okey, dan tak turun macam keimunan pasif tadi. Keimunan aktif buatan pula terjadi apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan dalam badan dan sistem keimunan bergerak dan menghasilkan antibody dan berpanjangan. Okey. So tengok kepekatan antibody dalam darah pada suntikan vaksin yang pertama dia naik sikit je. Kemudian pada suntikan vaksin yang kedua dia naik banyak melepasi aras keimunan dan berterusan berpanjangan. Tengok dia tak turun balik. So inilah perbezaan antara aktif dengan pasif. Aktif dia tak turun balik. Pasif dia dapat cepat antibody tu tapi dia akan hilang dengan cepat. Aktif dia kita kena hasilkan sendiri, biasanya ambil masa lama sikit sampai 2 kali barulah kita dapat antibody tu melepasi aras keimunan, lepas tu dia berpanjangan. Okey. So, punca keimunan lemah, apakah dia punca keimunan lemah? Mengalami tekanan perasaan. Okey, senang terganggu keimunan kita tu kalau kita rasa sedih selalu, kemurungan. Okey, pengambilan gula berlebihan dalam pemakanan kita, tak jaga, suka benda manis. Terdedah kepada pencemaran udara, yang duduk dekat bandar-bandar biasanya terdedah kepada pencemaran udara. Okey, sebab ke populasi padat. Okey. Lagi satu terdedah kepada pesticide. Makanan yang kita makan tu adakah tak ada racun? Kita tak nampak pun sebenarnya. Okey, racun tu ada ke tak ada? So itu adalah semuanya adalah punca keimunan tu lemah. Amalan untuk menguatkan sistem keimunan, kita perlulah mendapat rehat yang tidur yang cukup. Jangan main game malam-malam sampai tak tidur. Lepas tu tak tidur cukup, lepas tu start sesama. Itu maknanya keimunan kita lemah. Okey, beriadah dan hirup udara segar. Keluar melakukan kerja-kerja di luar rumah, beriadah, bersenam. Okey, kemudian melakukan pemeriksaan secara berkala. Selalu buat medical check-up setahun sekali, terutama untuk orang yang dah tua. Okey. Lepas tu tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Okey, cuba tidak dekat dengan orang yang merokok dan tidak hidu bau rokok yang dikeluarkan. Dengan asap rokok tu sangat berbahaya. Okey. So sekian buat masa ni daripada saya. Jangan lupa basuh tangan dan sentiasa amalkan penjarakan sosial dan ikut SOP.